Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu 22 pembezaan peringkat pertama. Boleh rujuk buku teks muka surat 38. So untuk pembezaan peringkat pertama ada rumus. Kita ada menggunakan beberapa rumus terbitan. Yang pertama ialah untuk y sama dengan a x kuasa n. Untuk bentuk fungsi y sama dengan a x kuasa n, jadi kita akan bezakan dia. Katalah kita diberi ialah fungsi y. Katalah fungsi y ini, fungsi y sama dengan a x kuasa n, maka kita akan bezakan dia ke dalam bentuk a n x kuasa n tolak 1. Bagaimana ya? Okay, untuk sebelum kita teruskan pembezaan peringkat pertama, saya akan bagi tahu secara keseluruhan lah. Dalam pembezaan peringkat pertama ni, betul-betul pembezaan dia. Okay, tadi saya dah terangkan bila mana bentuk dia y sama dengan a x kuasa n, maka bentuk pembezaan dia kita akan menggunakan formula dy per dx sama dengan a n x kuasa n tolak 1. Lepas ni saya akan bagi contoh untuk lebih awak faham. Okay, seterusnya bila ada bentuk gubahan. Bentuk gubahan daripada asalnya bentuk yang pertama ni, tapi kita combine dia dalam bentuk ungkapan iaitu melibatkan tambah dengan tolak. Maksudnya ada 2 atau 3 jenis fungsi ni dan digabungkan bersama, maka kita akan bezakan dia secara satu-satu. Okay, terbitan fungsi gubahan dia ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, bentuk pertama yang mana kita perlu bezakan dia dan kita perlu olah dia dalam bentuk u ataupun y. Okay, bentuk gubahan ni kita dah tengok bentuk-bentuk dia. Sama juga yang ketiga, yang kedua untuk fungsi gubahan ni ialah apabila dia dalam bentuk pembahagian, bentuk bahagi, soalan bentuk u per v. Dan yang ketiga ialah apabila dia dalam bentuk hasil darab iaitu uv. Apa bentuk-bentuk dia? Kejap lagi kita akan belajarlah. Okay, kita akan pergi satu-satu. Pertama kita pergi kepada bentuk y sama dengan ax kuasa n. Contoh ini soalan dia. Okay, ini soalan yang diberi kelas. Bentuk y sama dengan ax kuasa n. Apa bentuk dia? Ini, katalah saya ambil ni, soalan nombor 4 ya. Soalan nombor 4 ni bentuk dia adalah y sama dengan a. Apa nilai a? A adalah negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 ini adalah a. Manakala x lah, x, and then kuasa n dia ialah n kat sini. Sekarang ni untuk soalan ini kuasa dia ialah kuasa 6. Jadi kita nak bezakan dia, so dy per dengan dx bersamaan dengan 6 ni bawa ke depan kelas. Dia akan jadi 6, okay, 6. Lepas tu negatif 2 per 3, okay, kekalkan an, okay, an, lepas tu x. X kuasa 6 tolak 1. Pembezaan perlu diingatkan apabila kita laksanakan pembezaan suatu fungsi, maka kuasa fungsi itu akan turun 1. Okay, tolak 1. Jadi buat penyelesaian 6 dengan 3 kita boleh selesaikan. Ini 1, 6 bagi 3 jadi 2. So 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. X kuasa 5. 6 tolak 1. Jawapan dia X kuasa 5. Okay. Ini untuk A. Okay, untuk soalan A. Soalan B. Soalan B. B sama juga bentuk dia. Y sama dengan A X kuasa N. Tapi X punca kelas. Punca bagi X bermaksud X kuasa 1 per 2. Jadi kita buat dalam bentuk Y sama dengan 1 per 2 X kuasa setengah. Ax kuasa N. Ax kuasa N. Jadi kita laksanakan pembezaan dia dy per dengan dx. Kita akan dapat kuasa bawa ke depan 1 per 2 darab dengan 1, maaf ya, soalan 1 per 5. Okay, 1 per 5. Okay, 1 per 2 darab dengan 1 per 5. X 1 per 2 tolak 1. Itu formula kenapa tolak 1.
Jadi 1/2 darab dengan 1/5 dia akan dapat 1/10. Manakala X ini 1/2 tolak 1 dia akan dapat negatif setengah. Negatif setengah ini formulanya kita belajar sebelum-sebelum ni kan, nak belajar matematik moden. X kuasa kosong nilai dia 1. X kuasa negatif 1 sebenarnya dia adalah 1 per dengan X. So, X1 per X kuasa 1 lah. Tapi kuasa 1 kita tak tulis. Jadi, kalau dia bagi X kuasa 1/2, bermaksud 1 per X kuasa 1/2. Ni kuasa ni negatif. Jika dia negatif, maka dia kena duduk di bawah. Sama juga yang ni. X kuasa negatif 1, bila dia turun bawah, dia akan jadi 1 per X kuasa 1, positif 1. So, ini jadi kita tulis dia sebagai 1/10 X kuasa 1/2. Ataupun kita akan tulis dia sebagai 1/10 punca X. Yang ini kenapa? Kita dah terangkan tadi. X kuasa setengah adalah punca 2. Punca X. Punca kuasa 2X. Punca X. Okay, C. Fx. Okay, dia bagi dalam bentuk ini, maka Y dia bagi F. So, di kelasnya dia bagi F. Dia bagi Fx. Jadi, bila Fx, awak kena olah dia kepada Fx lah. Bezakan Fx, kita akan dapat. Kita akan dapat 3 per dengan 8 X kuasa 2. X berada di bawah kelas, maka X tu kena naik dulu ke atas. 3/8, dia akan naik X kuasa negatif 2. Okay, baru boleh kita bezakan dia. Kita akan dapat pembezaan F prime X ialah F prime X ialah negatif 2 darab dengan 3/8 X kuasa negatif 3. Negatif 2 tolak 1. Okay. Negatif 2 tolak 1. So, dapat negatif 3. Negatif 3. Maka selesaikan ni, negatif 2 darab 3, dia akan dapat negatif 6/8 X kuasa negatif 3. 6/8 boleh pemudahkan. Kita akan dapat pemudahkan dengan sifar 2, kita dapat negatif 3/8. Dan X kuasa negatif 3, kembalikan dia ke bawah, dia akan jadi X kuasa 3. Okey, itu penyelesaiannya. Seterusnya, bila mana kita menggunakan soalan contoh 5 ni, Fx, 3x. Dia minta kita cari F. So, dia minta kita cari F prime bagi 1 dan F prime bagi 1/3. Jadi, kena cari dulu pembezaan dia untuk F. Jadi, fungsi F. So, kita ada Fx untuk A. Fx sama dengan 3/4 X kuasa 4. Jadi, bezakan dia F prime X sama dengan 4. 3/4. Okay. X kuasa 4 tolak 1. So, kita akan dapat ini, pemudahkan, kita akan dapat 3 X kuasa 3. 4 tolak 1, 3. Jadi, ini kita dapat F prime X kelas. Soalan nak F prime negatif 1, maka F prime negatif 1 sama dengan 3 darab negatif 1 kuasa 3. Maka negatif 1 kuasa 3 dapat negatif lah. Jadi, jawapan dia negatif 3. Okay, B. Bukan B untuk F prime. F prime 1/3. Soalan yang sama, maka inilah. Kita ambil nilai ni. So, F prime bagi 1/3. Isi 3, 1/3 kuasa 3. Okay, 1/3 kuasa 3, kita akan dapat 1/27. Okay, 1
kita akan dapat 3 darab dengan 1/27. 3 kuasa 2. 1 kuasa 3, 1. 3 kuasa 3/7. So, simplifikan dia. Sini dapat 9. Dapat 1/9 bagi F. Bagi F, F 1/3. F prime 1/3. So, jawapan dia 1/9. Seterusnya, nombor 5. Okey, nombor 5B. Nombor 5B. Nombor 5B Nombor 5B dia kata diberi bahawa Y sama dengan 9 punca kuasa 3. Cari nilai dy per dx bagi X sama dengan 8. Okay. Tadi dia nak dia buat dalam bentuk ni sama je. Bentuk ni sama sebab dalam ni adalah F prime X. Jadi X tu dia kata ini 1, ini 3. So yang ini dia nak berapa? Dia nak adalah bagi dy dx X sama dengan 8. Okay. So ini Y. Maka bila Y, kena ikut Y lah. Y sama dengan 9. Punca X punca kuasa 3 sebenarnya boleh ditulis sebagai X kuasa 1/3. Okay. 1/3. Maka kita boleh selesaikan. Nak selesaikan dia dy, kena tulis dy per dengan dx. 1/3 darab dengan 9. Okay. Lepas tu X 1 kuasa 1/3 tolak dengan 1. Okay. 3 dengan 9. Ini jadi 3. So 3 X kuasa 1/3 tolak 1. So awak akan dapat negatif 2/3. Sini negatif 2/3. Okay. Kembalikan dia. Ataupun tak payah kembalikan ke bawah pun tak apa sebab soalan tanya apabila X sama dengan 8. Jadi ini soalan dia. Awak boleh terus ganti dy per dengan dx ialah 3, 8, negatif 2/3. Okay. Boleh selesaikan. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia ialah 3/4. Okay, seterusnya ialah contoh 6. Bila dia ada 2. Tadi kita belajar tadi contoh 5 1-1. Satu je. Satu je. Sebutan dia satu saja. Okey. Tapi bila ini dia gabungkan. Ada 2 fungsi kat sini. Jadi dia ada 2 lah. Melibatkan operasi tambah dengan syarat dia mesti tambah dengan tolak kelas. Mesti ada 2 fungsi tapi dia mesti tambah ataupun tolak. Contoh yang ini, contoh yang dibagi ni ialah 5 X kuasa 3 sama dengan tambah 3/4 X kuasa 4. Okay. Kat depan dia tak bagi apa-apa kan. Jadi kita boleh tulis je apa-apa. Okay, sebab dia kata bezakan. So katalah saya nak buat Y. Y sama dengan 5 X kuasa 3 tambah dengan 3/4 X kuasa 4. Maksudnya kalau kat depan ni kalau tak bagi apa-apa, tak bagilah, tak bagi tandaan apa-apa, boleh tulis Y. Katalah kata yang ni saya nak buat Y, Fx pula, boleh, tak ada masalah. Okay, Fx sama dengan X darab dengan punca X tolak dengan 9, boleh. Jadi kalau saya buat Y, saya nak bezakan Y, saya akan dapat dy per dengan dx sama dengan, ini dia akan dapat 3 darab 5. Kalau nak cepat bila kita dah mahir, kita boleh mahirkan dirilah. 3 darab 5 terus darab 15 X kuasa 3 tolak 1. 2. Sepatutnya dah boleh tulis dah 2. Kan? Tambah dengan nombor pecahan kita tulislah 4 darab dengan 3/4 X kuasa 4 tolak 1, 3. Buat cepat. Kira dengan cepat. Okey, yang ini kita akan dapat 15 X kuasa 2 tambah 4 boleh kecilkan. Kita akan dapat 3 X kuasa 3. Okey. So, ini dy per dx. Kita jawapan kita. Untuk A. Manakala untuk B. Okey, untuk B, dia bagi pada kita dalam bentuk ni. So, macam mana nak buat? Ini perlu dikembangkan dulu kelas. Okey.
awak perlu kembangkan dulu dia ni. Satu-satu, kembangkan dia. Okay, kembangkan dia akan dapat X. Okay, kita akan dapat X darab dengan punca X tolak dengan 9X. Okay. X punca X ni berapa kelas? Kita kena kira kat tepi dia untuk awak faham. X adalah X punca X ialah X kuasa 1 darab dengan X kuasa setengah. So jawapan dia ialah X, maksud nombor ini, nombor indeks ini darab, bila darab 1 tambah 1/2. Dia akan jadi X sama dengan 3/2. Okay, kat sini sebenarnya maksud dia X sama dengan 3/2. X kuasa 3/2 tolak dengan 9X. Okey, barulah kita faktorkan. So, ini baru Fx ni, faktorkan dia. F prime X ialah 3/2 X 3/2 tolak 1 tolak dengan 9. X ni kuasa 1 kelas ya. Jadi 1 darab 9, 9. Okey, X kuasa 1 tolak 1. 3/2, tulis 3/2. X, tulis X. 3/2 tolak 1. 3/2 tolak 1 ataupun 3/2 tolak 2/2. So, jawapan dia ialah 1/2. 1/2 tolak dengan 9. X kuasa 1 tolak 1. X kuasa 1 tolak 1. X kuasa kosong. Ada nilai kelas. Nilai dia ialah 1. Jangan kata kosong. X kuasa kosong, nilai dia 1. Okey, 1. Okay, jadi, jawapan dia ialah 9 sahaja. So, dah dapat jawapan dia. X kuasa 2 boleh kita tulis sebagai X kuasa 1/2 kita boleh tulis sebagai punca X. Maka F untuk X ialah 3/2 punca X tolak dengan 9. C. Kita nak jawab soalan C. 2X tambah X kurungan X tolak 1 per X. Cara dia ialah kena kembang dulu. Memang kena buat pengembangan dia. Kembang satu-satu. 2X darab dengan X dia akan jadi. Yang ini tak tahu kan. Kita akan buat D. Katalah kita ambil Y pun tak apa. Ataupun buat D per dengan DX untuk pemeriksaan dia. Okay. Kita buat. Okay, kita buat 2X tambah 1. X tolak 1 per dengan X. Okay, kita tak tahu. So, kita kembangkan dia satu-satu. Kembangkan satu-satu. Kita akan dapat 2X kuasa 2. Okay, kembang satu lagi. Yang ni awak kena belajar lah. Okay, tolak dengan 2X. Tolak dengan 2X. And then yang bawah ni tambah X. And then terakhir ialah positif 1 tolak 1. Dia akan dapat negatif 1 bahagi dengan X. Jadi selesaikan 2X kuasa 2 tolak dengan X. Tolak dengan 1 per dengan X. Okay, jawapan yang awak akan ada ialah pemudahkan dia dulu. Dia akan dapat 2X tolak dengan 1 tolak dengan 1 per dengan X. Okay, kita asingkan. Ni kita asingkan dia. Bagaimana asingkan dia? 2X kuasa 2 per dengan X tolak dengan X per dengan X tolak dengan 1 per
X. Jadi kita simplifykan dia kat sini dapat 1. Ini kita akan dapat 2 X kuasa 2 per 1. Okay, ini kaedah dia. So ini tak buat pembezaan lagi, tak buat lagi pembezaan ya. Jadi bila kita nak buat pembezaan, okay, kita tak tahu apa dia kat depan ni. So kita boleh buat D dengan terhadap DX ialah sama dengan berapa pembezaan? Ini kuasa 1 ni. Ini kuasa 1. Okay, kuasa 1. Jadi 1 darab 2, 2 X. X kuasa 1 tolak 1. Okay, tolak dengan X. X ini sebenarnya kelas, okay, X negatif 1 ni, dia sebenarnya ada kuasa dia iaitu kosong. Ni, yang ni. Okay, yang saya cerita ni ialah negatif 1 ni. Bila dia darab, kosong darab negatif 1, so jawapan dia kosong. Jadi, kena ingatkan sebarang nombor pemalar ataupun nombor bulat, bila kita bezakan dia, dia akan dapat sifar. Okay, jelas ya. So, dia kat sini ialah sifar. And then, tolak dengan, ini dia akan jadi 1 per X. 1 per X kelas saya kata tadi, X boleh naik ke atas, dia akan jadi negatif 1. Jadi, dia akan jadi berapa? Kat sini ni, dia akan jadi negatif 1. Ataupun saya cuba buat satu lagi persamaan olahan untuk yang ni agar awak faham ya, iaitu berapa 2x kuasa 2 tolak dengan 1x kuasa kosong sebenarnya. Okay, tolak dengan x kuasa negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab 1 per x tu saya naikkan ke atas. Okay, saya nak buat pembezaan dia d terhadap dengan dx ialah 2 kuasa 1 ya. Sorry, 2 kuasa 1 kat sini. Soalan ni. Okay, 2 kuasa 1. Ini 2 kuasa 1 ya. 1 darab 2, 2x kuasa 1 tolak 1 sama dengan kosong darab dengan 1 tolak dengan kosong. Ini negatif 1 dengan negatif 1 darab negatif, jawapan dia tambah x kuasa negatif 1 tolak dengan 1. Jadi kat sini kita dapat jawapan 2x 1 tolak 1 kosong. So kekal 2 tambah dengan 1 x kuasa negatif 2. Negatif 2 kembalikan ke bawah. Jadi 2 tambah 1 per x kuasa 2 untuk pembezaan terhadap 2x tambah 1 x tolak 1 per dengan x. Okay, seterusnya ialah pembezaan yang melibatkan fungsi gubahan kelas, melibatkan fungsi terbitan pertama fungsi gubahan. Okay, ini bentuk yang berbeza. Tadi kita ada bentuk fungsi biasa, tapi satu dia bagi yang satu sebutan je, melibatkan satu sebutan ini, dan yang kedua tadi melibatkan hasil tambah. Melibatkan hasil tambah. Tambahkan. Yang ketiga ialah kita akan belajar fungsi gubahan. Okay, fungsi gubahan. So, fungsi gubahan ialah bila mana bentuk dia dalam keadaan ada kurungan dan berkuasa. Kalau tadi kita ada bentuk tak ada kurungan lah, bentuk maksudnya dalam kurungan tu tak ada ungkapan. Tapi untuk sekarang ni ada ungkapan. So, bagaimana cara nak buat penyelesaian dia ialah penyelesaian dia kita kena kalau base pada textbook awak tu, kelas, base pada textbook tu, kita membuat andaian kita akan menggunakan petua rantai. Okay, dy per dx ialah dy per du darab dengan du per dx. Maksudnya kita kena buat satu andaian kat sini di mana katakan u sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 4x. Ini yang dalam ni. Jadi saya boleh katakan y saya ialah u kuasa 7. Jelas? Ini keseluruhan ni saya katakan dia sebagai u. Jadi u kuasa 7. Okay. Bagaimana nak menggunakan dy per dx ni? Cara dia ialah saya mengambil kira dua nilai yang saya letakkan untuk u ni. Saya labkan untuk u ni. Saya katakan untuk u.
Okey, saya katakan untuk U tadi kan. Ni, jadi kat sini saya bezakan dia. Saya bezakan dia yang ini. Okay, saya bezakan. Saya bezakan. Katalah saya bezakan ini, saya akan dapat U. Du per apa dalam ni? Dx. Okay, saya bezakan dia. Bezakan macam tadi. 2 darab 3, 6 X tolak 1. Tolak dengan 4. 4. Ini kuasa 1. 1 darab 4. 4. X kuasa 1 tolak 1. Okay, dia akan dapat berapa? 6 X kuasa 1 tolak dengan 4 X kuasa 0 ataupun kita tulis dia sebagai 6X tolak dengan 4. 4 saja sebab X kuasa 0 nilai dia 1. Ini untuk du per dx. Okay, untuk dy per du, saya akan tulis dia sebagai, saya akan bezakan dia dy per dengan du. Okay, ni kat sini, kenapa du sebab dalam ni u. Okay, dalam ni ada ungkapan u. Jadi ni ada ungkapan x. So, bezakan 7 u kuasa 7. Dia akan dapat 7 u kuasa 7 tolak 1. Dia akan dapat 7 u kuasa 6. Okay. So, macam mana nak selesaikan? Masuk dalam formula. Ini formula kat atas ni, dy per dengan dx sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Mana dy per du kita ini? Okay. dy per du kita adalah di sini. Dy per dengan du. Manakala du per dx adalah yang ini. Du per dengan dx. Okay, kita nak dapatkan dy per dengan dx kelas bersamaan dengan dy. Tengok cikgu susun. Dy. Dy di atas. Jadi kita nak dx. Jadi kat bawah mesti dx. So untuk yang atas dengan bawah ni kena cari partner yang sama. Dalam topik kita ni apa yang sama? Du. Jadi tulis kat sini du. Maksudnya penghapusan du akan menghasilkan dy per dengan dx tadi. Okey, apakah dy per du? Ini 7 u kuasa 6. Okey, darab dengan apakah du per dx? Ini 6x tolak 4. Okey. U ni apa kelas? U ni adalah let U ni. Kita dikatakan tadi. U adalah bersamaan dengan 3x kuasa 2 tolak 4x. Kena ganti semula. Ganti semula. So, ganti 7 3x kuasa 2 tolak dengan 4x kuasa 6 6x tolak 4. So, ini kita dapat dy per dengan dx untuk persamaan yang pertama. Okay. Ataupun kelas, ada kaedah yang kedua yang kita boleh gunakan. Okay. Ataupun ada kaedah yang kedua yang kita boleh gunakan. Okay. Boleh gunakan. Bagaimana cara dia? Cara dia ialah soalan dia tadi kan? Okay, soalan dia tadi. Saya nak ambil soalan. Saya tak nak guna dah persamaan atas tu. Saya guna satu formula yang lain. Okay, formula yang lain iaitu saya akan guna kaedah ni. Tadi kita guna dy per dx. Tadi kita menggunakan formula rantai. Okay, tadi awak guna formula rantai. Okay, di mana awak menggunakan dy per dengan dx sama dengan dy per darab dengan dx. Jadi base pada apa yang awak let tadi, awak let u kan. So du, ini du. Satu lagi formula ialah direct sahaja.
iaitu Y sama dengan 3 X kuasa 2 tolak 4.